Anda percaya tak dengan kejutan benda-benda macam ni? Ya, saya percaya sebab saya adalah orang yang mudah merasakan sesuatu kalau tempat tu macam ada sesuatu makhluk halus ke yang nak mengganggu ke, saya mudah terasa. Kat mana-mana saja. Kadang-kadang memang boleh terasa lah. memang mudah terasa. So kalau macam rumah kosong tu ataupun muzium, lagi-lagi kan kita kalau masuk muzium tu, kata kalau kita salah masuk, kita sorang-sorang je, saya rasa macam saya tak boleh nak pergi, saya tak akan pergi. Saya akan mudah dapat tahu. Macam contoh bilik hotel. So sebab tu kalau kita nak masuk tu, better kita baca lah apa-apa ayat kan. Okey, jadi itu antara macam kita panggil sebagai sixth sense awak lah. Ya. Sebab setengah orang ada sixth sense yang boleh memandang, boleh melihat. Tapi awak diberikan anugerah, maknanya awak boleh merasai tempat tu, adakah tempat itu orang kata angker ataupun tidak lah. Betul. Okey, kita kembali kepada kisah awak. Kisah di mana waktu kecil awak dulu, awak kata awak pernah orang kata merasai sesuatu yang dipanggil sebagai kejadian misteri bagi diri awak. Jadi bermula macam mana tu? Okey, macam ni. Saya duduk waktu kecil tu, saya duduk dengan datuk saya, dengan parents jugalah. Sebelah rumah datuk tu dia ada orang mati meninggal. Perempuan, dia orang macam mati beranak lah kan. Mati meninggal. Maknanya dia orang kata setengah mengandung, dia meninggal lah. Ya, meninggal kat rumah tu. Dan rumah tu dibiarkan buruk. Waktu saya dah besar pun rumah tu memang tiada orang. Okey, bila tiada orang, rumah tu dijadikan biasalah, kalau dulu kampung sarang-sarang penagih semua. Tapi jarang sebenarnya untuk jumpa. And then okey lagi, bila saya meningkat besar, umur saya dalam 6 tahun, 7 tahun. Okey, saya mudah dekat rumah kampung kita ada kalau mak ayah kita akan belikan katil double decker kan. Tapi yang saya mungkin dulu saya tak tahulah kenapa mak ayah saya letakkan saya tidur berdekatan dengan tingkap. Jadi awak duduk kat atas ke bawah? Atas. Atas Atas. Okey, bila duduk kat atas, saya pula tempat tidur tu dia sebenarnya berdekatan dengan dapur. Dapur tu belakang tu adalah rumah tadi tu lah. yang meninggal tu lah. Okey, yang saya tahu daripada cerita datuk nenek semua, orang mati beranak. Okey lah. Tapi orang dulu kata kalau mati beranak ni selalu jadi pontianak. Macam tu lah. Tapi sebab mungkin tapi tak tahu lah, Allah Alam lah orang kan. dulu kan. Kita pun tak pernah jumpa family ni pun. Saya difahamkan dah berpindah. Tapi rumah tu kosong. Tapi kejadian yang saya ingat sampai sekarang ni, setiap kali saya tidur dalam, saya tak tahu pukul berapa, tapi rasanya waktu tu orang dah tidur dengan nyenyak. Saya ni ada satu bukan kata penyakit, dia macam satu habit batuk tiap-tiap malam. So kita akan buangkan kahak. Saya boleh beraninya saya buka tingkap tu, saya boleh meludah dan saya akan dengar sesuatu. Dengar bunyi dia memang, kalau saya cerita memang dia akan jadi macam bunyi dia. Kalau orang kampung cakap makin dekat dia tu jauh. Tapi kalau jauh dia dekat. Dia terbalik tau. Dia macam selalunya bunyi mengilai pontianak pun, ataupun kalau paling yang paling saya selalu dengar ialah harimau. Harimau dia kalau dia bunyi tu bunyi jauh, macam sama-sama bunyi, maknanya dia dah dekat dah. Tapi kalau dia bunyi dekat depan tu, maknanya dia jauh lagi kan. Tak tahulah betul atau tidak kan, kesahihan teori tersebut kan. Betul. Tapi macam kes saya ni, boleh katakan dia menghantui saya lama juga. Sebab saya dah sekolah, cuma saya dah darjah 1, 2, 3. Selama 3 tahun yang saya dah besar tu, selama itulah setiap malam saya akan dengar dan saya akan ambil bantal tutup telinga saya. Benda tu dah jadi habit sampai sekarang. Sekarang boleh dengar juga? Sekarang orang nak rumah yang saya duduk sekarang ni, dia pernah satu malam tu mungkin tak tahulah, orang nak hantar atau kedengaran nak pergi ke rumah lain ke, sebab ada tasik dekat belakang rumah saya ni. Ada satu kali tu saya dengar bunyi gendang. Orang bergendang. Gendang macam mana? Gendang dung. Tapi kita cari, saya dengar tak ada. Lepas tu bila habit tu saya cakap menghantui saya tu,
saya tidur, saya akan pastikan telinga saya ditutup. Bukan setakat saya sekarang yang saya duduk. Masa saya duduk di rumah flat pun, ada satu kali tu anak-anak saya tidur di luar. Saya tidur di dalam dalam bilik. Mungkin masa tu tengah main handphone kan. Tiba-tiba saya dengar bunyi plastik yang teramat kuat. Macam dia bunyi kucuk-kucuk. Saya masa tu suami kucing saya tak ada. Kucing kot. Dia tak ada kucing, saya tak ada kucing. Saya tak ada kucing. Tapi waktu tu tak silap saya pukul 11.30 malam. Bunyi tu terlalu kuat. Sedangkan angin tak ada apa. Saya nak keluar daripada bilik saya tu, terlalu takut. Saya ambil selimut, saya tutup. Dan saya telefon suami saya cakap, tolong balik sekarang. Sebab tapi dia tak kacau anak-anak. Anak-anak tak bangun. Bunyi plastik yang agak menyeramkan. Dan seolah-olah semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Bermaksud benda tu dia tak menghantui waktu saya kecil, tapi sehingga saya berkahwin. Dan besar macam ni pun masih lagi diganggu. Masih lagi diganggu. Tapi awak pernah tak, pernah tak awak melihat sesut tubuh ke ataupun lembaga ke? Setakat ni alhamdulillah tak ada. Tapi saya selalu dapat lintasan. Lintasan daripada anak mata awak nampak macam ada. Ya. Kadang saya terperanjat sendiri. Macam saya kalau kereta kita bawa ke ataupun saya dalam rumah, saya macam sendiri yang terperanjat. Sebab macam benda tu melintas. Benda tak ada tapi mudah benda tu melintas. Saya rasa bukan dalam rumah saja, kat mana-mana pun saya pergi, benda tu macam seolah-olah ada. Saya rasa macam ada benda yang mengikut. Adakah awak ni memang kalau orang kata, orang kampung dululah kata awak ada saka ke something ke? Kalau sebelum ni saya pernah berubat jugalah. Sebab saya cakap kenapa terlalu berat untuk badan saya sedangkan saya tak ada penyakit. Okey, macam ada sesuatu bawa kita mencuba untuk check lah sama ada saka. Sebab saya pernah mencuba kalau di ruqyah. Apa tu? Macam bila kita di ruqyah satu ayat tu badan kita menggigil. Saya memang menggigil, memang betul-betul menggigil. Dan saya pernah diruqyah oleh seseorang, saya menjadi seakan seekor harimau. Tapi awak ada tanya tak kepada orang tua awak ke bahawasanya awak ni ada sesuatu yang telah orang kata diberikan daripada dulu kan, diturunkan daripada turun-temurun? Tak ada. Tapi mengikut kata sumber mak saya, mungkin dulu kita punya tok moyang kita, dia mengambil tapi benda tu nak dibahagi dekat siapa. Sebab mungkin kita tak tahu. Saya nak tanya lebih lanjut, macam tak sedapkan orang tu kan, dekat nenek saya, kat moyang saya. Tapi sebelah datuk saya, sebelah ayah dah tak ada dua-dua. Yang ada sekarang tinggal seorang nenek je sebelah mak. Kita tak tahu daripada mana. Tapi dia macam seolah-olah macam saka. Saya memang mudah dapat perasaan takut. Macam kalau macam saya rasa tempat tu tak selamat untuk saya akan rasa kat mana-mana pun. Tak kisahlah saya pergi negara mana pun, memang akan merasai. Rasai benda tu ya? Ya. Kalau dalam konti tak ada rasa takut apa-apa tak ada. Baik. Jadi bila macam tu tak ada ke ikhtiar nak berubat ke ataupun macam mana ke? Saya dah pernah berubat. Tapi setakat ni untuk pada saya dia tak apa. Tak ada impact apa lah. Tak ada impact apa-apa. Selepas dulu sebab saya mungkin dah berubat 2-3 kali. Mungkin dah dikeluarkan ke, wallahualam lah. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada orang cakap saka tu ada yang baik, ada yang tidak. Betul? Dia mengganggu ke tak mengganggu kan? Tapi pada saya dia selagi dia tak mengganggu dan tak ada melibatkan pemusuhan keluarga, kita cerai-berai, bergaduh sana sini, saya rasa tak jadi masalah kot untuk saya. Cuma orang yang dulu saya tak percaya tentang saka ni, cuma orang yang ada saka ni jangan menipu dia. Dia ada satu mistik dia. Dia akan tahu awak nak ambil kesempatan atas dia ataupun awak nak mempergunakan dia. Dia memang mudah terasa. Itu ada satu mungkin kelebihan yang Allah bagikan. Kita tak tahu kan antara hidup alam mistik ni dengan kehidupan sekarang ni. Tapi macam suami awak tahu benda tu semua? Dia tahu. Selepas kahwin. Ada tak macam kejadian-kejadian pelik ke berlaku kepada awak, awak lupa diri ke? Lepas tu suami awak cerita, semalam ayang jadi macam ni lah. Ada tak? Tak ada. Macam tak jalan sendiri, waktu tidur ke? Tak ada.
Tapi bercakap sendiri. Bercakap untuk mengigau tu kurang. Adalah kalau saya betul-betul terlalu penat akan keluarlah. Tapi kalau macam sesuatu yang orang nak buat dekat suami, saya dapat. Oh, awak cepat tangkap lah. Tangkap. Dan saya pernah dibuat, saya tak tahulah orang mana buat. Saya pernah naik satu badan gata-gata. Saya pergi hospital sampai 3 kali. Injection. Satu masa tu saya pergi berubat baru elok. Tapi yang ubat tu adalah suami saya sendiri. Dia buat apa? Dia baca surah Al-Fatihah tu dekat dalam air, bagi saya minum. Tapi memang betul lah kalau orang dulu kata satu petua dia kata yang boleh mengubati kita adalah suami kita. Ya. Suami yang sah lah. Bukan suami skandal ke apa, tak boleh. Dia suami yang sah. Tak kisahlah. Macam saya pernah dengar ada kisah sengkak. Suami sendiri yang buatkan. Ataupun macam suami ada masalah demam ke apa, isteri yang ubat dia adalah seorang isteri. Betul. Dia macam tu. Dia memang ada orang kata relationship dekat situ lah. Tak tahulah kan betul ataupun tidak. Tapi itu yang saya dengar lah. Tapi memang yang berlaku dekat saya, saya kena gegata satu badan tu, bengkak sampai ke muka. Saya pergi dekat klinik cakap tak sakit apa-apa, dia reda. Lepas tu dia datang balik. Seminggu saya sakit macam tu. Lepas tu inisiatif daripada suami bertanya dekat ustaz. Dia kata tolong baca Al-Fatihah dekat isteri. Dan kalau saya nak cerita yang lebih lagi tu kan, dia macam censored sikit. Tapi benda tu realiti kita suami isteri yang memang tahu benda tu. Memang kalau kita sakit ke, kalau yang ada suami, isteri sakit, dialah yang sebenarnya yang perlu ubati. Kalau suami sakit, isteri jugalah. Itu memang benda yang betul kan. Okeylah, mungkin itu saja yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan Hani. Okey. Apapun sekarang tak ada apa-apa masalah sekarang bahagia lah orang kata Bahagia. Alhamdulillah. Dah ada 3 cahaya mata dah kan. Betul. Alhamdulillah. Apa yang pastinya terima kasih kepada Hani sekali lagi. Sama-sama. Bersama dengan Jangan Tutup Lampu. Apapun sehingga insyaAllah pada masa-masa mendatang lagi kita akan bersua lagi bersama dengan anda. Untuk dengarkan Jangan Tutup Lampu.